kuliah nombor 4. Dalam kuliah nombor 4 ini, saya akan menerangkan tentang pembahagian disiplin ekonomi. Ekonomi ini, bidang ekonomi ini dibagi kepada 2. Pertama adalah bidang mikroekonomi. Yang kedua ialah bahagian makroekonomi. Ekonomi mempunyai 2 bahagian. Satu adalah mikro. Mikro ni benda yang kecil-kecil. Yang kedua ialah bahagian makro, iaitu yang besar. Perbezaan di antara dua ni saya nak ambil contoh mudah aja. Katakan ini salah satu negara negara Malaysia. Dalam negara Malaysia ini ada rakyatnya. Rakyatnya yang terdiri daripada 3 jenis orang. Satu ialah sebagai pengguna, iaitu dalam ini ada 32 juta manusia dalam Malaysia ini. Kecil-kecil ni, individu dalam ni. Iaitu pengguna, pengusaha, dan juga buruh. Seperti dalam kuliah saya nombor 3 tadi saya ada terangkan, pengguna tujuan dia ialah dia nak memaksimalkan kepuasan dia daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan. Kemudian yang kedua, pengusaha, firma yang berniaga, yang buka kedai, warung, kilang dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah buruh. Manusia itu menjual tenaganya kepada firma untuk dia bekerja, menjual buruh, menjual tenaganya, dan dia dibayar upah, dan dengan upah itu jadi dia dapat pendapatan. Pendapatan ini digunakan untuk penggunaan. Jadi dia berperanan balik kepada seorang pengguna. Dalam mikro, kita akan mengkaji tiap-tiap pengguna ini. Tiap-tiap elemen ini. Pengguna, firma, pengusaha, tiap-tiap orang yang ada terlibat dalam industri tersebut, dalam negara tersebut. Dan bagaimana kelakuan buruh dalam menawarkan tenaga kerjanya dalam industri, dalam firma. Jadi kita akan dapat lihat bagaimanakah seorang pengguna itu dapat memaksimalkan kepuasannya. Dan ini akan dibincangkan dalam bahagian mikro. Kerana kita juga akan bincang lepas itu tentang kelakuan firma. Bagaimana kelakuan firma atau pengusaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Dengan berdepan dengan faktor-faktor pengeluaran yang digunakan, harga input yang ditanggung, dengan sendirinya dia akan melihat bagaimanakah dia dapat mengkombinasikan, mencantumkan, mengolah faktor-faktor pengeluaran itu supaya kos pengeluarannya menjadi semakin rendah, minimum. Dengan itu dia akan dapat memaksimalkan keuntungan. Ini tiap-tiap kita buat.
Dan buruh pun begitu juga. Bagaimana tenaga buruhnya itu dijual? Sudah pasti bagi mereka yang tidak mempunyai kemahiran, kecakapannya dalam pelanggaran akan rendah. Maka dengan sendirinya firma yang mengambil mereka bekerja itu akan membayar tingkat upah yang rendah. Kalau kemahiran dia tinggi, maka tingkat pengeluaran yang kecakapan pengeluarannya akan lebih tinggi. Maka dengan sendirinya dia akan mendapat tingkat upah yang lebih tinggi dan seterusnya. Ini akan kita bincangkan dalam mikro. Faham itu? Faham tak? Jadi mikro ini kita bincangkan satu-satu ni. Tiap-tiap kelakuan ini kita akan lihat. Tiap-tiap orang di dalam ekonomi itu gelagat dia macam mana? Apa yang saya maksudkan gelagat ini ialah kelakuan dia macam mana? Kelakuan dia memaksimalkan kepuasan, kelakuan dia untuk memaksimalkan untung, dan kelakuan dia untuk memaksimalkan pendapatan atau upah dia. Ini mikro. Dalam bidang makro pula, MA, apa yang dibuat ialah dalam negara Malaysia ini ada sekarang ini dianggarkan ada 27 juta manusia ada dalam negara Malaysia. 32 ke 35 macam itulah. Ada lebih daripada 30 juta. Dalam bidang makro, apa yang kita buat ialah kita jumlahkan tiap-tiap pengguna ini. Kita mengkaji jumlah penggunaan bagi tiap-tiap orang yang ada dalam ekonomi itu. Kalau dalam ekonomi kita itu ada 32 juta dan 15 juta adalah pengguna saja, maka kita cantumkan 30 juta. Mungkin dalam ekonomi itu ada Zara, ada Kaira, ada Sapia, ada Jana, ada Hakim, ada Nora, ada Zaid, ada Kapui, dan sebagainya. Kita cantumkan secara agregat, jumlahkan semua sekali, untuk kita lihat bagaimana kelakuan dia, bagaimana pengaruh dia, perubahan dalam kelakuan itu, bagaimana dia memerintahkan ekonomi, kesannya kepada keluaran negara kasar. Jadi di sini kita akan melihat makro, kita sebut selalu orang sebut KNK, keluaran negara kasar. Keluaran negara kasar ni lah menyumbangkan pendapatan, pendapatan negara itu. Semakin tinggi pendapatan negara itu, maka kita boleh simpulkan bahawa rakyat negara itu akan lebih makmur, kedudukan dia lebih baik daripada orang lain. Saya ambil contoh beginilah. Kalau kita bandingkan rakyat Singapura dengan rakyat Malaysia, Singapura mempunyai 6 juta penduduk. Sebuah negara yang kecil, tapi jumlah keluaran negara dia sangat tinggi. Dan tingkat pendapatan secara umumnya, tingkat pendapatan rakyat Singapura jauh lebih tinggi daripada negara kita, rakyat negara kita. Dan kita simpulkan bahawa rakyat Singapura, tingkat kebajikannya adalah jauh lebih baik daripada rakyat negara kita. Begitu juga kita akan cantumkan semua kelakuan firma-firma ini. Kita cantumkan pengeluaran kilang A, kilang B, kilang C, kilang roti, kilang biskut, kilang mi, kilang peti sejuk, kilang TV, kilang kereta. Kita cantumkan semua dan kita lihat bagaimana mempengaruhi keadaan ini. Begitu juga dengan kita cantumkan semua pendapatan ataupun keluaran yang dihasilkan oleh setiap buruh-buruh yang ada dalam ekonomi itu. Kita cantumkan, habis itu kita cantumkan semua aktiviti pengguna, firma dan buruh. Itu perbandingannya. Jadi kesimpulannya,
Kalau kita bincangkan tentang mikro, kita lihat individu dalam negara itu. Kalau kita bincangkan dalam makro, kita lihat negara itu sebagai satu entiti. Bagaimana kelakuan dia. Faham itu? Saya ingat jelas yang saya tunjukkan di sini. Apabila orang cakap mikro, kita lihat individu yang ada dalam negara itu. Secara individu. Tiap-tiap orang. Kelakuan Zara, kelakuan Khaira, kelakuan Nora, kelakuan Syafia, kelakuan Yana, kelakuan Hakim, kelakuan Zaid, kelakuan Kapui. Kalau kita lihat dari makro, kita cantumkan kelakuan Zara ini dengan Khaira, dengan semua nama-nama yang saya sebut tadi, termasuk dalam 10 atau 20 juta yang ada dalam negara itu. Kemudian kita cantumkan pula dengan keluaran yang dihasilkan oleh firma, oleh pengusaha bagi setiap entiti pengeluaran atau setiap firma. Entiti pengeluaran dalam ekonomi dia disebut firma. Sama ada firma itu kecil atau besar, kalau dia mengeluarkan aktiviti pengeluaran barangan atau perkhidmatan, dia adalah sebuah firma. Sama ada dia jual nasi lemak, jual roti canai, supermarket Tesco, supermarket Maidin, itu firma besar. Kilang membuat bateri, kilang membuat TV, kilang membuat kereta, semua itu kita akan cantumkan. Jadi nampak mudahnya, menariknya. Jadi kalau kita faham tentang kelakuan kita, ekonomi akan menjadi lebih menarik dan lebih seronok. Tidak susah ekonomi itu. Tak susah ekonomi itu. Jadi dengan sendirinya, seseri boleh ikuti program saya ini dengan subscribe program ini, dan dari masa-masa saya akan keluarkan kuliah saya dalam bentuk yang ini. Sekian, terima kasih.